Kita harus tahu bahwa kita berada bukan untuk bermain-main. Kita berada bukan untuk cari makan. Apa beda kita dengan binatang? Kalau sekedar tujuan hidup untuk cari makan, untuk bekerja, melanjutkan kehidupan. Apa beda kita dengan kerbau yang dipekerjakan, setelah bekerja dikasih makan? Beda, kita manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud. Liya'budun. Agar mereka mengabdi kepada aku. Agar mereka beribadah kepadaku. Agar mereka tidak meminta kecuali kepadaku. Agar waktu yang kuberikan kepada mereka itu hanya untuk. Sehingga loyalitas seorang mukmin kepada Sang Pencipta harus lebih besar daripada loyalitas dia kepada tempat kerja dia, kepada atasan dia. Tetap Allah nomor satu. Semua, jumpa sekali lagi pada vlog yang terkini. Dan kali ini saya nak kongsikan sambungan video Three Wise Monkey. Kalau sesiapa dah menonton video vlog Three Wise Monkey, mesti akan faham jalan ceritanya. Jadi dipendekkan cerita, selepas saya membuang 3 patung beruk tersebut, keadaan di dalam rumah kembali normal seperti biasa dan menjalani kehidupan seperti biasalah. Dan pada satu hari ketika majikan ataupun pengarah di syarikat saya bertugas di Kota Damansara meminta ataupun mengarahkan saya untuk stay back di company, di tempat saya bekerja lah, disebabkan ada renovation. Dan ketika itu saya bertugas sebagai penyelia, jadi saya perlu menjalankan tanggungjawab tersebut. Bangunan ini terdapat 3 tingkat dan renovasi tersebut dilaksanakan di tingkat 1. Saya terpaksa membawa semua pakaian dan kelengkapan lah peralatan saya peribadi dan menginap di dalam bangunan tersebut. Jadi dalam tempoh beberapa bulan juga saya menginap kerana membuat renovasi yang agak besar juga. Dan pada satu malam tu, seperti biasa, tutup operasi syarikat, saya akan minum ataupun makan di restoran mamak di Padang Kota. Jadi duduk lepak, makan, minum sampai 2 pagi. Saya pun mula rasa penat dan mengantuk. Dan selepas saya membuka pintu di bahagian tepi, saya pun merehatkan badan di bahagian ground floor. Kerana di bawah ground floor tu ada kaunter untuk berurusan dan ada kerusi-kerusi bulat untuk pelanggan. Jadi saya pun menyusun kerusi itu disebabkan terlampau letih. Menyusun kerusi itu memanjang dan saya merehatkan badan seketika lah sebelum saya naik dekat atas lah. Dekat atas tu ada bilik saya. Jadi pukul 2.30 hingga 2.45 saya hampir terlelap dalam keadaan mamai itu. Tiba-tiba saya terdengar bunyi kuatkan pintu dibuka. Kerana di bahagian saya tidur tu ada kaunter, ada kerusi, dan di bahagian belakang tu ada satu pintu yang ada magnet tu, yang mana agak berat jugalah untuk dibuka. Selepas tu ada bilik surau, bilik pengarah, dan juga ada toilet dekat belakang tu. Ada 2 toilet. Jadi pukul 2.45 tu, ketika hampir terlelap, dalam keadaan sama-sama tu saya terdengar tiba-tiba pintu di bahagian belakang kepala saya tu perlahan-perlahan dia terbuka, seperti dibuka seseorang, sama ada daripada dalam ataupun daripada luar. Dia terbuka dengan agak perlahan. Saya masuk terbuka mata tapi badan tak boleh bergerak lah. Hanya mata je boleh bergerak. Berfikir siapa yang sebenarnya masukkan dalam bangunan tu. Saya seorang je yang ada. Jadi selepas pintu tu dibuka, pintu tu tertutup semula. Lepas tu senyap dan
fokus apa yang sebenarnya berlaku. Kemudian dalam masa 2-3 minit lepas tu, saya dengar bunyi bilik air daripada dalam toilet belakang sana seperti dibuka ulang. Bunyi agak lama, lebih kurang 5 minit, 10 minit macam tu. Jadi saya masih lagi terbaring kaku, hanya mata je boleh dia buka dan pandangan telinga ni hanya fokus masa tu. Agak berdebar jugalah teruk masa tu, hampir pukul 3. Selepas tu bilik pipe saya dengar ditutup. Dan selepas ditutup, yang lebih mendebarkan adalah saya mendengar bunyi kiselipar basah berjalan daripada bilik air itu menuju ke pintu di belakang kepala saya ni. Masa tu dia berhenti dekat situ senyap. Dan masa tu juga saya membaca Al-Fatihah, Ayatul Kursi berulang kali. Dan masa tu saya ingat benda tu, bunyi tu berhenti setakat itu je. Dalam 1 minit saya berhenti membaca, saya dengar pintu tu dibuka sekali lagi dengan pelan-pelan dan dia berhenti. Saya diam. Lepas tu pintu tu tertutup semula. Masa tu memang jantung dah nak terkeluar lah kan. Firasat saya masa tu benda di balik pintu. Tapi tanggapan saya merosot lah, tersilap. Sebenarnya benda tu di hadapan pintu tersebut yang mana ia di belakang kepala saya. Dan kemudian saya dengar bunyi kiselipar basah tu berjalan perlahan-lahan menuju ke hujung kepala saya. Dan masa tu Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Surah Al-Azim semua memang saya baca agak laju. Dan disebabkan terlampau takut, bacaan semua berterabur dan bercampur-campur. Dah memang tak boleh nak cakap apa masa tu, sorang-sorang pula tu kat situ. Dan semasa saya membaca Al-Fatihah dan Ayatul Kursi, telinga saya seperti dicuping telinga belah kiri. Saya baca lagi, kemudian ditiup lagi sekali. Tenangkan diri dan saya cuba untuk baca sekali lagi. Telinga saya sekali ditiup. Jadi masa tu saya pada fikiran saya, kalau saya teruskan membaca pasti akan perkara sama yang akan berlaku. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti membaca dan fokus apa yang akan berlaku selepas tu. Dan selepas tu saya mendengar selipar basah tersebut berjalan ke belakang pintu dan membuka semula pintu, dan dia berjalan ke arah surau. Dan pada masa tersebut dengan jelas saya mendengar pintu surau dibuka dan ditutup semula. Keadaan agak confused dan menebarkan masa tu, panik. Saya masih lagi tak boleh bangun. Tak lama selepas tu saya dengar pintu surau dibuka dan ditutup, dan pintu di belakang hujung kepala saya ni terbuka semula. Tetapi pada masa tersebut tidak ada lagi bunyi selipar basah berjalan ke arah saya. Dan dalam masa beberapa minit saya boleh bangun kembali. Agak penat juga badan ni. Tak tahu, tak pasti apa yang sebenarnya berlaku. Dan saya terus perlahan-perlahan membuka pintu di belakang kepala saya dan terus pergi ke arah surau yang tidak jauh daripada pintu. Dan saya lihat ada 2 selipar yang mempunyai kesan basah di hadapan surau, dan juga ada kesan langkah selipar daripada arah toilet ke arah surau. Jadi saya tak boleh tidur sebab subuh apa semua. Pukul 8 ke 9 saya perlu buka semula premis tempat bekerja, dan saya hanya mendiamkan diri, tidak memberitahu sesiapa akan perkara ni. Tetapi saya mengambil keputusan untuk menghubungi kawan saya yang berada di Kelantan pada masa itu, yang menuntut di salah sebuah sekolah pondok dekat sana, dan meminta tolong untuk memberitahukan apa yang berlaku kepada ustaz tersebut ataupun mudir di sana. Apa yang berlaku adalah mudir tersebut bertanyakan kepada saya, adakah di kawasan tersebut mempunyai padang. Ya, betul. Saya menjawablah, memang betul ada padang di hadapan restoran Padang Kota pada masa tersebut. Sekarang memang dah dibinakan Sarwi Giza. Dan ditanya lagi, adakah di kawasan tersebut mempunyai hutan-hutan. Yes, memang ada.
dekat sebelum section 4 ke, saya tak ingat. Memang dulu kat situ ada kawasan hutan dan juga hutan kecil lah. Dia tanya lagi, adakah premis tempat kerja yang saya bekerja dimiliki oleh orang Islam? Saya kata ya. Ada surau, ya. Jadi apa yang berlaku, penjelasan daripada mudir tersebut adalah apa yang masuk ke dalam premis saya adalah jin Islam. Jin Islam yang mengetahui di mana adanya premis orang Islam dan juga di mana di dalam sebuah bangunan tu ada mempunyai surau. Jadi jin Islam tersebut hanyalah menumpang solat tak pasti, mungkin solat jam 3 pagi, mungkin solat tahajud ke apa kan. Jadi apabila ditanya mengapa cuping telinga saya ditiup beberapa kali adalah kerana bacaan yang dibaca oleh saya itu salah dan juga tajwid tak betul. Jadi apatah lagi bacaan itu bercampur bau. Jadi bacaan tu secara automatik haram untuk dilafazkan. Jadi ini salah satu pengajaran ataupun pengalaman ataupun ilmu yang saya dapat. Dan premis tempat saya bekerja ni dimiliki oleh seorang hajah dan haji, tuan haji, amat baik orangnya, dan juga staf-staf yang semuanya agak mesra. Dunia kita, dunia mereka amat berbeza, tetapi kita tetap sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jumpa lagi vlog yang akan datang, tak pasti bila. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Okay, terima kasih kerana menonton vlog yang sebelum ni. Kepada fan-fans yang bertanyakan tentang merch, keluaran merch yang terkini, cuma kita tukar sedikit logo di bahagian hadapan, logo berbentuk flora. Dan juga sedikit quote di bahagian lengan kanan. Manakala di bahagian belakang pula still sama. Jadi ini adalah warna putih ya. Warna putih. Jadi kepada rakan-rakan yang ingin membuat pesanan, boleh hubungi admin di talian WhatsApp, Instagram ataupun Facebook. Jumpa lagi untuk vlog akan datang. Terima kasih.